Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واضحا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Pada malam ini kita masih lagi dalam siri yang ke-6 berkenaan dengan usul kajian kalimah Allah dalam tajuk surah Al-Fatihah, dan masih lagi dalam kalimah syukur. Cuma sedikit penambahan pada malam ini. Kita akan melihat sekali lagi kepada perkataan Alhamdulillah, dan saya akan cuba bawa tuan-tuan bersama menghayati bunyi ungkapan Alhamdulillah, di mana Alhamdulillah adalah ayat yang Allah Subhanahu wa taala letak di awal surah Al-Fatihah, di mana lillah itu merupakan keterangan kepada alhamdulillah. Maksud dia segala puji itu bagi Allah, maka bagi Allah itu adalah keterangan kepada pujian. Maknanya di sini, lillah itu cerita yang menerangkan hakikat alhamdulillah. Dan selepas itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, bila kita baca alhamdulillahi, kita akhiri dengan hi, alhamdulillahi, di mana bunyi hi itu kerana ada huruf li di depannya yang bermaksud bagi. Dalam bahasa Arab, huruf itu dia panggil harfu jarrin, yang memberi makna milik atau kepunyaan. Setelah Allah memberitahu segala puji itu bagi Allah, maka selepas kalimah lillah itu ada 3 alasan, ada 3 jawapan kenapa pujian itu bagi Allah. Yang pertama, Allah itu Rabbil Alamin. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok kalimah Rabbi, baris kalimah perkataan Rabbi itu berbaris di bawah. Rabbi berbaris di bawah, sebenarnya dia sebagai badal dalam bahasa Arab, yakni ulang sebut kepada siapa Allah. Jadi Rabbi di situ menjelaskan siapa Allah, sehingga segala puji itu hendaklah kepada Allah. Maka jawapan yang pertama, Rabbil Alamin, kerana dia Tuhan kepada sekalian alam. Sebab itu jawapan yang kedua, Ar-Rahmani, kita masih baca dengan baris di bawah, kerana dia juga menjelaskan perkataan lillahi yang berbaris di bawah. Ini kalau kita mengaji nahwu, kalau kita mengaji bahasa Arab, kita akan jumpa dengan satu tajuk bab yang dipanggil badal, iaitu penerangan kembali kepada apa yang telah disebut sebelum itu untuk memberi penambahan maksud. Jadi penambahan maksud di sini dalam surah ini
di antaranya boleh bermaksud sebab, yang ini menerangkan punca alasan kenapa segala puji itu bagi Allah. Jawapan yang pertama, kerana Allah itu Rabbil Alamin, Tuhan punya alam, Dia pemilik alam ini. Yang kedua, Rabbil Alamin, kemudian yang kedua Ar-Rahmani, Dia itulah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, yang melimpahkan nikmatnya kepada kita. Dan yang ketiga, Maliki pada huruf kafnya masih berbaris di bawah, bermaksud Dia jugalah penguasa yang menjadi raja pada hari penentuan nanti, yaitu pada hari akhirat. Mudah kata, daripada mula alam dicipta di bawah ayat Rabbil Alamin, sehinggalah sampai kepada saat kehidupan manusia di dunia ini dan makhluk-makhluk lain di bawah ayat Ar-Rahmanir Rahim, sehinggalah apabila manusia wafat, mati dan berada di padang mahsyar, kemudian dibangkitkan kembali di bawah ayat Maliki Yaumiddin. Semuanya itu adalah kerana Allah itu Tuhan yang Maha Berkuasa. Allah itulah Allah yang memerlukan segala pujian, syukur dan sujud yang telah kita bincang pada minggu lepas. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam pengajian bahasa, badal ini sebenarnya maksud dia ganti daripada menyebut Allah, maka diganti dengan perkataan yang boleh membawa makna yang lebih jelas kepada Allah, yaitu Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maka diberitahu kepada kita di situ ada 3 benda besar, yaitu kewujudan alam itu sebenarnya tanda adanya Allah, maka dia perlu disyukuri. Dan limpah ruah nikmat yang disampaikan kepada kita di bawah Ar-Rahmanir Rahim itu sebenarnya juga sebab dia perlu disyukuri. Dan seterusnya, Maliki Yaumiddin, yaitu kematian kita yang akan berdepan dengannya pada hari kiamat nanti, juga adalah alasan kepada kenapa kita hanya perlu memuji dan memuja dan tunduk dan sujud kepadanya. Itulah lebih kurang kesimpulan yang kita ingin sampaikan dalam konteks Alhamdulillah yang seperti telah kita bincang pada minggu lepas. Maka di sini tuan-tuan, pada malam ini saya nak ajak tuan-tuan semua menghayati maksud salah satu daripada ungkapan itu, yaitu maksud Rabbil Alamin, di mana Rabbil Alamin di situ Allah bukan sekadar bermaksud ingin memberitahu Dia sebagai Tuhan kepada alam. Tidak maksudnya begitu, bukan sekadar itu. Sebaliknya Allah ingin memberitahu bahawa kamu perlu bersyukur dan hanya sujud kepadaku kerana aku ini Tuhan punya alam. Jadi kalimah Rabbil Alamin itu adalah sebab, alasan kenapa segala puji dan syukur itu perlu ditujukan kepada Allah. Maka di antara tuntutan kalimah Allah yang kita bincang ialah menjuruskan segala puji dan syukur dan sujud itu kepada Allah dengan kerana 3 sebab utama tadi berdasarkan surah ini. Dan tuan-tuan sekalian, jika kita faham benda itu, maka saya nak mengajak tuan-tuan melihat komentar yang pernah disebut oleh Dr. Yusuf Qaradawi pada 23 hari bulan 1 2010 dalam satu khutbah Jumaat. Dia mengulas dan menyelar pencerobohan ke atas orang-orang Kristian Malaysia, di mana apabila berlaku pengeboman ataupun letupan di gereja-gereja pada tahun 2010, dia ungkit perkara itu dalam khutbah Jumaatnya. Dan ini telah dinukilkan oleh penulis Jibril Muhammad.
Dan benda ini boleh dilihat dalam Al-Qaradawi.net, di mana Al-Qaradawi mengulas begini bunyinya: wa haula ahdathi Malaysia, dan sekitar peristiwa yang berlaku di Malaysia, wal hajamat allati ta'arradat laha ba'dul kana'is, dan serangan-serangan yang telah menimpa beberapa gereja. Qala Al-Qaradawi mengatakan, innal i'tida'at allati waqa'at 'ala al-kana'is fi Malaysia amrun la yaliq. Sesungguhnya pencerobohan yang berlaku ke atas gereja-gereja di Malaysia itu adalah perkara yang tidak layak, tidak patut sama sekali. Mustahjinan al-asbab, dengan dia memandang tidak wajar sebab-sebab yang membawa kepada pencerobohan tersebut, yang mana allati adda, sehingga membawa kepada liwuqu'i tilkal ahdath, sehingga berlakunya sehingga berlakunya pencerobohan tersebut. Maksudnya Al-Qaradawi, baik saya baca bagi habis. Wahia istikhdamun nasara, yaitu penggunaan oleh orang-orang Kristian li kalimatillah, akan kalimah Allah, fi tarjamatihim, dalam terjemahan mereka ke dalam bahasa lain. Jadi pada pandangan Qaradawi, serangan yang dituju kepada gereja-gereja pada tahun 2010 itu berpunca daripada sebab orang Kristian mendapat kelulusan sementara daripada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melalui Hakim Lan Bilau apa nama, yang perempuan dulu. Maka selepas itu kita dengar berlaku letupan gereja di beberapa buah gereja. Dan Qaradawi menyatakan, jika benar serangan itu berlaku kerana penggunaan kalimah Allah oleh orang-orang Kristian di Malaysia menyebabkan kita menyerang gereja, Qaradawi menyatakan serangan itu tidak wajar. Dan kita bersetuju dengan pandangan ini, kerana sepatutnya tidak perlu berlaku serangan. Tetapi oleh kerana pihak yang menyerang itu tidak jelas, jadi kita tidak tahu. Sampai sekarang saya belum bertemu dengan bukti yang jelas siapakah penyerang gereja itu. Mungkin dia daripada orang yang merasa tercabar, atau mungkin juga daripada pihak yang sengaja melakukan provokasi. Jadi macam-macam boleh berlaku. Maka kritikan Qaradawi ini ada wajarnya, ada benarnya. Kita tidak harus menyerang gereja hanya kerana mereka ingin menggunakan kalimah Allah.